Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu Malaysia. Kita kudarakan pada malam ini untuk membicarakan isu-isu semasa. Malam ni yang paling hangat sekali tuan-tuan ialah kenyataan yang dikeluarkan oleh Susagong MCA. Dan untuk makluman, bukan hanya MCA tetapi MIC juga telah mendesak supaya Presiden UMNO Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi melepaskan jawatan beliau sebagai pengurusi Barisan Nasional. Sama macam kenyataan yang dibuat oleh pemimpin-pemimpin UMNO yang lain yang dah tak tahan nak tunggu pemilihan parti, meminta supaya Datuk Seri Zahid untuk melepaskan jawatan Presiden UMNO semata-mata kerana mereka ini sesedara tidak mahu kerjasama di antara UMNO dan Pakatan Harapan menjadi realiti, dan supaya mereka boleh mengambil alih parti, dan seterusnya membiarkan UMNO menjadi kuda tunggangan kepada Muhyiddin sekali lagi. Jadi malam ni saya nak beritahu dengan Presiden MCA dengan Presiden MIC, tidak benar bahawa Datuk Seri Zahid menipu ke bawah duli tuanku kepada manusia-manusia yang tak menggunakan otak ni. Saya nak beritahu bahawa mereka lupa bahawa mereka telah menandatangani aku janji. Ini aku janji yang telah pun ditandatangani oleh semua calon, termasuklah Presiden MIC, Presiden MCA, termasuklah Timbalan Presiden MIC, termasuklah Wee Jack Seng daripada MCA. Bukan ramai pun tuan-tuan ahli parlimen yang menang atas tiket MCA ni. Hanya lebih kurang 200 orang. 200 orang tuan-tuan. Yang menang atas tiket MIC adalah dalam 100 orang. Tuan-tuan, saya nak beritahu tuan-tuan apa yang telah ditandatangani oleh mereka. Di dalam perjanjian ini, saya dah post perjanjian ini di dalam Facebook page Lokman Nur Adam Official. Okey. Perkara nombor 2 dalam aku janji yang telah pun ditandatangani oleh calon di hadapan Presiden UMNO dan pengurusi Barisan Nasional Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi ialah memberikan kuasa kepada Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi. Okey. Saya adalah tertakluk kepada segala peruntukan, ketetapan, arahan, panduan, dasar, polisi, peraturan, perintah, keputusan dan tata tertib yang ditetapkan oleh pemimpin utama parti. Siapa pemimpin utama parti? Pengurusi Barisan Nasional. Siapa dia tu? Ahmad Zahid Hamidi. Jadi dia berhak, dia berhak tuan-tuan, sebab tuan-tuan nak jadi calon, tuan-tuan bagi mandat ni pada dia. Okey? Ditetapkan oleh pemimpin utama parti, tidak terhad kepada dan atau bersama Dewan Tertinggi parti. Maknanya Datuk Seri Zahid boleh buat keputusan tanpa perlu merujuk Dewan Tertinggi parti, Dewan Tertinggi Barisan Nasional. Ini kena faham ataupun Majlis Kerja Tertinggi parti sepanjang tempoh PRU ke-15 sehinggalah pembubaran Dewan Rakyat atau Dewan Undangan Negeri ke-15 daripada masa ke semasa. Maknanya sampai pilihan raya umum yang ke-16 aku janji ini berkuat kuasa tuan-tuan. Okey. Kedua, saya akur dan menyerahkan sepenuh kepercayaan kepada pemimpin utama parti iaitu Datuk Zahid, tidak terhad kepada, melalui atau bersama Dewan Tertinggi. Maknanya tak perlu rujuk Dewan Tertinggi atau Majlis Kerja Tertinggi UMNO dalam memilih, menentukan, memutuskan, seterusnya menamakan dan mencadangkan seorang ahli parti yang bertanggungjawab menjaga kesempurnaan perjalanan parti yang daripadanya itu merupakan calon dan wakil di dalam Dewan Rakyat yang memperolehi kepercayaan majoriti. Maknanya kita dah beri mandat kepada Datuk Seri Zahid untuk pilih siapa untuk dijadikan
Perdana Menteri ataupun Menteri Besar. Ini kena faham Ini apa yang ditandatangani. Okey, siapa yang nak dapat detail boleh buka ke dalam Facebook page saya. Nombor 4, saya akur dan menyerahkan sepenuh kepercayaan kepada pemimpin utama parti, tidak terhad kepada sama tadi keputusan Dewan Tertinggi BN ataupun Majlis Tertinggi UMNO dalam memilih, menentukan, memutuskan, seterusnya menamakan dan mencadangkan seorang daripada ahli parlimen sebagai calon untuk DUN, untuk Dewan Undangan Negeri sebagai Menteri Besar, dan satu lagi untuk sebagai Perdana Menteri di peringkat persekutuan. Okey, saya secara suci hati dan rela hati menyerahkan sepenuhnya kepada budi bicara kebijaksanaan pemimpin utama parti Datuk Zahid, tidak terhad kepada keputusan yang dibuat oleh Dewan Tertinggi dan juga Majlis Tertinggi, sama ada pemimpin utama parti atau seorang wakil yang diberi mandat oleh pemimpin utama parti untuk mempersembahkan kepada Kebawah Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Tuan Agong dalam masuk-masuk perenggan. Maknanya tak semestinya Datuk Seri Zahid yang kena menghadap Kebawah Duli Sultan-Sultan negeri ni ataupun yang Tuan Agong, dia boleh serahkan surat dia kepada wakil. Jadi surat yang Datuk Seri Zahid hantar kepada istana, kepada wakil, melalui wakil ni, memang sudah pun dipersetujui lagi awal sebelum pilihan raya lagi, boleh dihantar oleh Datuk Zahid. Ini bagi yang bebal tak kerti baca. Takkan Wee Ka Siong tak pandai baca benda ni kan? Dia seorang yang fasih berbahasa Melayu. Okey, untuk menentukan dan mengambil sebarang langkah serta memasuki, mereka juga telah memberikan kepercayaan kepada Datuk Zahid untuk menentukan dan mengambil sebarang langkah serta memasuki, menjalankan sebarang usaha sama termasuk menjalinkan kerjasama, kesepakatan, perikatan, persefahaman, permuafakatan dan atau memasuki apa-apa bentuk perjanjian. Perjanjian ini, kalau ada perjanjian antara Datuk Zahid dengan mana-mana pihak, ianya legally binded. Bukan macam perjanjian antara Perdana Menteri dengan Muhyiddin Yassin. Ini tak legally. Dia tidak melalui parti, ketetapan parti. Perikatan persefahaman. Perjanjian yang mengikat parti, parti anggota atau ahli gabungan atau ahli bersekutu serta diri saya sendiri bagi membentuk suatu kerajaan gabungan atau campuran gabungan parti politik lain dan atau ahli Dewan Rakyat Bebas atau ahli Dewan Undangan Negeri. Okey. Maknanya setiap calon sudah pun memberikan mandat kepada Datuk Zahid, tuan-tuan. Dia dah bagi mandat pada Datuk Zahid untuk menandatangani perjanjian untuk membentuk kerajaan gabungan. So apa masalah dengan Wee Ka Siong ni? Can't you understand this? Aku janji. Ini simple Malay lah. Ini semua orang boleh faham. Orang tak faham undang-undang pun boleh faham, tuan-tuan. Dan mereka juga telah pun memberi mandat kepada pemimpin utama parti untuk mewakili, berunding, bersetuju, memutuskan atau memasuki apa-apa perjanjian bagi maksud perenggan 6 ke atas. Saya mengaku tidak pernah dan atau tidak akan membuat apa-apa akuan bersumpah yang sama dan atau membawa maksud yang sama yang bertentangan atau bercanggah dengan akuan bersumpah ini. Sekiranya pun ada, saya mengaku bahawa penyataan saya di dalam akuan bersumpah ini terpakai
dan mengatasi penyataan-penyataan saya yang terdahulu dan atau selepas akuan ini seolah-olah penyataan tersebut tidak pernah diperakukan dan tidak sah. Ini nak beritahu kepada Sarabanan, kepada Wee Ka Siong, kan? Kamu sebenarnya yang telah melanggar, telah menipu parti. Dan kamu berdua boleh diambil tindakan disiplin. Kamu berdua boleh diambil tindakan disiplin kerana kamu telah melanggar perkara ke-9, tuan-tuan, yang menjelaskan bahawa kamu mengaku tidak akan menandatangani sebarang akuan bersumpah. Baik sebelum, tak pernah menandatangani akuan bersumpah sebelum akuan bersumpah ini, dan kamu tidak akan menandatangani sebarang akuan bersumpah selepas menandatangani akuan aku janji ini. Jadi tuan-tuan, saya nak beritahu saya membuat akuan ini. Ini apa yang telah pun dibaca oleh Wee Ka Siong di hadapan Pesuruhjaya Sumpah dan sudah pun dicop oleh Pesuruhjaya Sumpah bernama Abdul Razak bin Ismail. Saya membuat akuan ini dengan kepercayaan bahawa akuan ini adalah benar dan menurut kuasa peruntukan Akta Akuan Berkanun 1960. Saya akur sekiranya saya didapati dengan sengaja memberi keterangan palsu dan bercanggah dengan akuan ini yang mana kemudiannya disabitkan, maka saya akan dihukum di bawah bahagian kedua Seksyen 193 Kanun Kesiksaan Akta 574 dengan pemenjaraan selama tempoh yang boleh sampai 3 tahun dan hendaklah juga dikenakan denda. Dia orang tanda tangan ni saudara sebelum pilihan raya. Jadi tuan-tuan, saya tak faham kenapa Wee Ka Siong dengan begitu angkuh dia. Saya nak beritahu dengan Datuk Seri Wee Ka Siong, 2 kursi yang beliau menang, satu Air Hitam, satu lagi Tanjung Piai. Ini kursi Melayu, kan? Kursi Melayu. Jadi kalau misalnya DAP bertanding, dia tak ambil kursi Melayu daripada PKR dan PAN. Saya nak beritahu, sebab DAP ada tulang belakang, DAP ada tulang belakang. Dia bertanding di kawasan bangsa dia. Dia bertanding di kawasan Cina. Dia tak ambil kursi Melayu. Jadi kamu ni, kita bagi kawasan kursi Melayu, kamu menang pun atas ehsan orang Melayu. Allah Akbar. Kenapa angkuh sangat sampai nak suruh Presiden UMNO letak jawatan ni? Prestasi kamu molek sangat ke? Nak tanya ni. Liao Tiong Lai bila kalah pilihan raya, bila 2018 hanya satu je MCA menang. Lepas tu dia pun tak pegang jawatan presiden. Kamu menteri, jangan lupa kamu menteri. Berapa banyak pelabuhan-pelabuhan semua dah letak orang MCA. Duit pun banyak dah collect. Kenapa kalah juga? Betul lah. Jadi hari ni kita tak pernah pun cakap bahawa MCA gagal menarik sokongan orang Cina yang menyebabkan kita kalah pilihan raya. We have been loyal friends for 65 years. Kita kalah bersama-sama, kita menang bersama-sama. Tiba-tiba kali ini tak tahulah apa yang Muhyiddin janji. Mungkin Muhyiddin janji nak dapat balik jawatan Menteri Pengangkutan. Dia boleh letak orang-orang dia semua kat pelabuhan-pelabuhan. Lepas tu dia beri sokongan pada Muhyiddin. Dia tak sedar bahawa dia dah berjanji dalam aku janji tu, dan dia boleh diambil tindakan disiplin. Datuk Zahid boleh pecat dia sebagai ahli jawatan kuasa Dewan Tertinggi BN. Dia lupa benda ni. Lepas tu dia nak suruh Datuk Zahid pula dipecat. Letak jawatan. Jadi okeylah, kita lupakanlah pasal Wee Ka Siong ni. Kita doakan dia. Semoga saya tahu bahawa Muhyiddin Yassin tadi sudah pun memberikan lampu hijau
Kalau geng-geng pengkhianat, tuan-tuan, geng pengkhianat ni sebenarnya peringkat awal ada 10 orang. Kan? Termasuklah Sarabanan, termasuklah Wee Ka Siong, termasuklah Wee Jack Sing. Termasuklah Hishamuddin Tun Hussein dan lain-lain yang telah menandatangani SD. Mereka ni semua boleh diambil tindakan disiplin, tuan-tuan. Termasuklah apa ni, Hasni Muhammad, MP Simpang Renggam. Tak apa, tak kisah, terpulanglah kepada mereka. Cuma mereka ni semua boleh diambil tindakan disiplin, tuan-tuan. Mereka boleh diambil tindakan disiplin. Dan apa ni, siapa yang dah tarik balik, SD mereka kepada Tan Sri Muhyiddin Yassin, alhamdulillah. Tetapi nampak gayanya tarik balik masih lagi menyerang Presiden UMNO. Ini apa kejadah? Ini apa kejadah cerita ni? Kalau parti dia menang besar, UMNO kalah, lain cerita. Ini parti dia ni berzaman-zaman gagal menarik sokongan masyarakat India dan masyarakat Cina. Jadi kalau dah tak suka kerjasama dengan UMNO, you can leave at any time. Tapi kena ingat, kamu bertanding atas tiket Barisan Nasional. Kalau MCA mengambil keputusan keluar daripada Barisan Nasional, MCA akan kehilangan kursi itu due to anti-hopping law. Kena ingat tu. Kalau mengikut anti-hopping law, kalau MCA tak puas hati, dia keluar daripada Barisan Nasional, dia nak masuk Perikatan Nasional, boleh. Lagipun hari ini Muhyiddin sudah pun memberikan jaminan bahawa mereka akan bayar untuk kos pilihan raya di kawasan-kawasan yang bakal pengkhianat-pengkhianat ni lompat. Dia sanggup untuk tanggung. Memanglah orang yang dah duit terlalu banyak ni, tuan-tuan, cuba tuan-tuan bayangkan 600 bilion dibelanjakan sepanjang tempoh darurat. Kalau 10%, 60 bilion. Kalau 5%, 30 bilion. Kalau 1% pun dah 6 bilion. Jadi orang kaya ni, saudara, bila dia dah kaya raya sangat, dia dah rasa dia lebih besar daripada Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang Pertuan Agong. Bawa SD 115, bila tuanku tak nak bagi dia jadi Perdana Menteri, dia boleh tanya balik tuanku, tak ke kurang hajarnya Midin ni, tuan-tuan. Dia boleh tanya, apa lagi tuanku nak? Saya dah ada 115 orang. Takkanlah tuanku ni bodoh, tak buat search. Engkau bagi SD tu satu hari awal. Tuanku cek ada 10 nama daripada UMNO. Sepatutnya, sebarang bentuk SD mestilah secara en blok. Kalau daripada UMNO, 30 orang. UMNO kemukakan 30 orang. Tak boleh kurang. Sebab itu termaktub dalam apa yang dipanggil sebagai Akta Lompat Parti. Ini kena ingat. Walaupun begitu, disebabkan aku janji, aku janji ini akan memakan masa kalau ianya nak dibicarakan di mahkamah. Mungkin 1-2 tahun. Itu yang diorang ni besar kepala. Diorang bersedia untuk berhadapan dengan pilihan raya. Apatah lagi bila abah kau sudah pun memberi jaminan nak sponsor pilihan raya ni. Kita pun tahu diorang ni, tuan-tuan. Okey? Kita pergi ke sesi soal jawab. Sesiapa yang nak bertanya sebarang persoalan, ada nombor boleh WhatsApp di talian 011 3595 4044 011 3595 4044. Ni ada orang cakap, apa jadi dengan slogan no DAP, no Anwar? Saya nak beritahu kenapa cerita no DAP, no Anwar. Sebab apa yang dijanjikan oleh Datuk Seri Zahid ialah bagi berhadapan dengan pilihan raya umum ke-15, kita mengekalkan slogan no DAP, no Anwar, no Bersatu. Yang no Bersatu ni kenapa senyap? Yang kedua, adakah Datuk Zahid tidak menunaikan no DAP, no Anwar, no Bersatu? Dia dah tunaikan. Pilihan raya 15 dah berakhir.
perjanjian ataupun ikrar kita nak BN go solo. Faham bahasa tak faham bahasa ni? BN sudah pun go solo berhadapan dengan pilihan raya umum yang ke-15. Lepas pilihan raya, kita kalah pilihan raya. Terimalah hakikat kekalahan tu, tuan-tuan. Dan masalah dia, kita dah cakap, kalau tak undi BN, last kali, Anwar akan jadi Perdana Menteri. Ambil lah kau. Engkau orang yang buat pilihan, bukan BN yang buat pilihan. Cuma adalah, kita tak nafikan, ada orang dalam BN jadi barwa, jadi pengkhianat, sabotaj parti, sehingga parti mendapat keputusan sangat buruk. Memang ada. Kita tak nafikan. Sekarang negara berhadapan dengan krisis kepimpinan. Tuanku dah panggil kedua-dua belah pihak. Dah panggil Anwar, tuanku dah panggil Muhyiddin. Tuanku minta. Sebab apa? Tuanku kata Anwar pun tak cukup. Sebab apa? Walaupun Presiden Parti memberi jaminan untuk bersama dengan Pakatan Harapan, tapi Presiden Parti tak boleh bagi kata putus kepada Anwar. Sebab apa? Sebab ada 10 orang mangkuk ayun yang telah pun memberikan SD lebih awal kepada Muhyiddin. Kita terpaksa panggil seko-seko ni, tuan-tuan. Suruh dia tarik balik. Pengkhianat. Kita ingat kita dah tapis. Tak cukup tapis lagi rupanya. Sedih lah, tuan-tuan. Sampai bila orang UMNO ni nak perangai buruk macam ni? Sampai bila nak jadi pengkhianat? Tak cukup ke datuk dia dulu khianat UMNO? Keluar dari UMNO, mati luar UMNO. Bapak dia pun dulu masuk 46. Mati luar daripada UMNO. Ni anak ada peluang mati dalam UMNO pun nak mati luar UMNO juga. Apa punya bangsa ni? Minta maaf lah. Kalau orang lain terasa, minta maaf. Tapi ni 3 keturunan ni minta maaf lah. Sedih. Dulu lepas 2018, dia sebagai pemangku timbalan Presiden UMNO. Dia pemangku timbalan Presiden UMNO. Kita suruh dia bertanding jawatan timbalan Presiden UMNO. Kenapa tak bertanding? Kenapa sibuk? Kenapa sibuk melarikan diri, masuk gua? Kenapa? Patutnya pada ketika itu, ketika parti memerlukan dia, dengan duit banyak yang dia ada ni, kalah duit Muhyiddin. Duit banyak yang dia ada tu, sepatutnya dia gunakan duit itu untuk bantu parti. Hidupkan parti. Tapi apa dia buat? Dia bantu Mahathir. Tarik orang kita. Tarik orang kita. Tarik orang kita pergi join bersatu. Kemudian dia hasut kepimpinan UMNO di Sabah. Satu kumpulan, tuan-tuan. Hancur lebur UMNO Sabah. Sampai ketua pemuda terpaksa jadi ketua bahagian, ketua wanita terpaksa jadi ketua bahagian. Ini perbuatan terkutuk Hishamuddin Tun Hussein. Patutlah hari ini, saudara, hari ini, di bawah apa tadi, media apa, The Coverage, The Coverage melaporkan Perikatan Nasional sedia memberikan jawatan Perdana Menteri kepada UMNO dengan syarat Hishamuddin mesti jadi Perdana Menteri. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan lah, Hishamuddin tak ada jawatan di peringkat kepimpinan pusat UMNO, boleh tak ni mereka ni diktat kita kena angkat Hishamuddin juga jadi Perdana Menteri? Dah tahu bangsa pengkhianat ni, saudara. Kita nak letak dia jadi Perdana Menteri. Hancur UMNO, tuan-tuan. Memang itu pun planning mereka. Memang itu planning Dr. Samsuri, planning Muhyiddin Yassin. Dia nak supaya Hishamuddin bertanding jawatan Presiden UMNO selepas ini. Jahanam, tuan-tuan, UMNO ni kalau manusia bernama Hishamuddin Tun Hussein, Pondan Siam ni kita angkat menjadi Presiden UMNO, tuan-tuan. Hancur. Hancur. Dia ingat dengan duit yang dia ada, dia boleh beli perwakilan. Saya nak beritahu dengan Hishamuddin, saya akan pastikan dia bertanding jawatan apa pun dalam parti, dia akan lingkup. Selagi saya dalam parti ni ke, ataupun dia boleh buat macam dulu, kita lapor disiplin terhadap dia, kita yang kena pecat. Kau pecat aku pun kena ingat. Kena ingat akau umbi bersama dengan kita.
kita akan pastikan pengkhianat bangsa macam ni takkan sesekali diberi peluang untuk menjadi pemimpin UMNO lagi. Tak boleh, tuan-tuan. Betul-betul lah. Okey, kita buka pada sesi soal jawab. Itulah tiga platform tu. Malam ni kita bersiaran di nampak dia orang dekat TikTok pun dia orang dah report dah. So tuan-tuan, saya punya YouTube channel sudah pun kena ban. Sekarang saya bersiaran di Facebook page Luqman Nur Adam Official dan di TikTok channel Datuk Luqman Adam serta di Twitter Luqman Adam. Jadi saya minta sesiapa yang nakkan saya punya updates ni, tolong follow Telegram channel saya. Telegram channel saya Luqman Adam, tuan-tuan. Okey, silakan sesi soal jawab. Betul. Ya. Bila dah ada aku janji tu dan juga Akta Lompat Parti ni, adakah Presiden dianggap menipu YDPA lagi tu? Sebab ada tak adalah ni. Mana ada menipu. Memang mereka ni semua sudah menandatangani perjanjian memberikan kuasa kepada Presiden UMNO untuk berunding dan membuat keputusan siapa yang kita nak pilih sebagai kita punya parti gabungan kita. Takkan 30 orang tu nak berbincang, tuan-tuan. Satu kepala macam Hishamuddin. Dia fikir dia nak jadi PM, tidak-tidak pun jadi timbalan Perdana Menteri kepada Midin Tumpuk ni, tuan-tuan. Dia fikir jawatan je. Parti dah kalah pun kau fikir pasal jawatan lagi. Malulah kat DAP. Malu tau. Malu. Saya cakap terus terang, Hishamuddin ni dia punya perangai lebih buruk daripada DAP. DAP hari ni, tuan-tuan, DAP hari ni apa dia cakap pada Anwar? Saudara, DAP sanggup tak ada satu jawatan pun, menteri tak payah, timbalan menteri pun tak payah, asalkan kerjasama antara Pakatan Harapan dengan UMNO ni menjadi kenyataan, dengan BN menjadi kenyataan. Sebab apa? Sebab mereka nampak masa depan mereka. Kali ni mereka pun dapat keputusan buruk, tuan-tuan. Orang Melayu lebih kurang 6% saja yang bersama dengan mereka. They need UMNO. Saudara. Dan kita pun, orang Melayu, selama hari ni berpayung di bawah panji-panji UMNO. Tahun 2018, 25% orang Melayu menyokong Pakatan Harapan. Tapi tahun ni sangat buruk. Dahlah hanya 62.15% orang Melayu keluar mengundi. Yang lain tak keluar mengundi. Yang keluar mengundi itu pun ada yang bagi pada BN, ada yang bagi pada PN, ada yang bagi pada GTA, ada yang bagi pada Bebas, ada yang bagi pada Pakatan Harapan. Pecah belah. Jadi satu-satunya cara untuk UMNO survive in the future, UMNO kena berganding dengan parti yang mampu untuk mendapat sokongan masyarakat India, masyarakat Cina. Dan parti ini Pakatan Harapan. Kalau UMNO masih nak berharap dengan ugutan-ugutan Wee Ka Siong ni, berapa persen Wee Ka Siong boleh bawa masuk pengundi Cina untuk menyokong Barisan Nasional? Cuba beritahu. Berapa persen? Mereka pun perlukan undi Melayu saja. Sampai bila, tuan-tuan, kita nak jadikan mereka ni menumpang dengan kita saja? Kita tak boleh nak tumpang dengan mereka. Tetapi kalau kita kerjasama dengan DAP, kita tumpang dengan mereka, kita dapat undi India dan China, mereka pun dapat undi Melayu. So, mana-mana kawasan parlimen, tuan-tuan, kita boleh menang. Kalau ada susah pun mungkin di sebelah Kelantan. Itu pun belum tentu kita tak boleh menang. Boleh buat kajian dekat Kelantan ni, campur undi PH dengan undi BN. Adakah lebih banyak daripada PAS? Maknanya tendensi untuk menang tu masih ada. Tuan-tuan, masih ada. Saudara. Tetapi kalau kita berterusan bekerjasama dengan Perikatan Nasional seperti mana yang dikehendaki oleh Hishamuddin Tun Hussein. Tuan-tuan, saya nak beritahu dengan tuan-tuan, Hishamuddin tak peduli kalau pilihan raya akan datang, UMNO hanya dibenarkan bertanding 26 kursi yang dia menang. Dia tak peduli. Bangsa pengkhianat ni, saudara, dia tak peduli apa akan jadi pada UMNO.
Dia couldn't be bothered. Yang penting dia dapat jawatan timbalan Perdana Menteri atau Perdana Menteri. Itu je. Saudara, mementingkan diri sendiri. Dia tak fikir bahawa kalau kita bersama dengan Perikatan Nasional, 73 kursi yang PAS dan Bersatu menang itu, UMNO tak boleh bertanding, tuan-tuan. UMNO ada 191 bahagian. 191 bahagian ni, ketua-ketua bahagian dengar cakap saya ni. Adakah kamu semua sanggup kawasan-kawasan yang Bersatu dah menang, PAS dah menang, kita tak bertanding? Sanggup? Lebih baik kita tutup semua UMNO bahagian kecuali di 26 UMNO bahagian yang kita menang. Yang lain boleh tutup UMNO bahagian, bagi PAS beroperasi, bagi Bersatu beroperasi. Sanggup? Pakai otak lah. We got to think about the future of UMNO. Kalau UMNO masih survive, kita boleh pastikan masa depan rakyat juga akan tetap terbela. Fikir benda ni. Dan berapa lama tuan-tuan kita ni bermusuhan antara Melayu, India, Cina, negara ni. Dah tiba masanya kita letak tepi rasism. Dah tiba masanya. DAP pun hari ni tuan-tuan kita tengok. Negeri Perak, mereka menang berapa kursi? 25 kursi. 25 kursi. Berapa UMNO menang? UMNO menang 8. 9. Campur 1 MCA. 9 kan? Dalam keadaan kita menang 9, mereka menang 25. Mereka sanggup. Mereka offer. Ambil lah. Bagi ke UMNO jadi menteri besar. Sedangkan PAS dengan Bersatu pun, mereka tak boleh bentuk kerajaan. Walaupun mereka dah ada cukup majoriti. Sebab apa? Sebab apa tuan-tuan? Sebab mereka berebut nak jadi menteri besar tuan-tuan. Sehingga kan last kali, apa jadi? Last kali saudara, ini siapa nama? Pemimpin PAS terpaksa mengadu dengan ke bawah Duli Tuanku Sultan Perak, mengatakan mereka tak boleh bentuk kerajaan kerana Bersatu pun nak jadi menteri besar. Jadi bila di offer pertama sekali menteri besar, dia bagi pada UMNO. 3 orang exco kerajaan negeri, dia bagi pada UMNO. Speaker Dewan Undangan Negeri Perak, dia bagi pada UMNO. Dan UMNO letak syarat. Gugurkan tuntutan 999 tahun Tanah Tol. Seperti mana yang diberikan zaman Nizar Jamaluddin. DAP setuju tuan-tuan. DAP setuju. Tuan-tuan, hari ni DAP tak cakap apa pun. Bila abang besar dia, UMNO setuju nak bekerjasama dengan DAP, nak bekerjasama dengan PKR. Hari ni saya cakap terus terang tuan-tuan, hanya UMNO boleh jinakkan DAP. Dan hari ni dah nampak dah, DAP sanggup korban. Di Pahang pun saudara, mereka saudara Pakatan Harapan bersetuju mengangkat Datuk Seri Wan Rosdi menjadi menteri besar. Saudara, apa lagi yang kita nak? Apa lagi yang kita nak? Sampai kita cakap tarik balik, jangan tuntut lagi benda ni. Mereka setuju. Dan percayalah tuan-tuan, apa yang berlaku zaman 22 bulan tu, it will never happen selepas pilihan raya umum ke-15. Mereka dah tahu akibat terlalu terlalu vokal, banyak menyakitkan hati orang Islam, banyak menyakitkan hati orang Melayu. Mereka dah tahu dah kesan dia apa. Akhirnya mereka hilang kuasa. Akhirnya mereka ada yang didakwa di bawah pendakwaan politik oleh pendakwaan bermotifkan politik oleh Muhyiddin. Mereka dah nampak dah kesan dia. Sudah pasti mereka pun tak nak tuan-tuan buat kurang ajar macam dulu lagi. Tak ada. Saudara, lepas ni mereka buat kenyataan pelik-pelik je. Tuan-tuan, ingat saya nak diam ke? Tuan-tuan ingat pemimpin UMNO yang lain nak diam ke? Kita akan jadi pengimbang. Kita akan jadi check and balance tuan-tuan kepada mereka. Sama juga dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kalau Anwar Ibrahim, saudara, buat benda-benda pelik, kita akan tegur. Kita tak akan biarkan saudara, sebab itu ianya akan mengambil menjejaskan imej UMNO juga. Dan antara perkara-perkara yang telah dipersetujui di peringkat persekutuan ialah Pakatan Harapan, sama ada PKR, sama ada PAN ataupun DAP,
mestilah menghormati kedudukan Islam sebagai agama persekutuan, menghormati kedudukan hak istimewa orang Melayu, menghormati kedudukan bahasa Melayu, menghormati kedudukan istimewa Raja-Raja Melayu. Dan mereka sanggup, tuan-tuan, patuh semua Akta 153 dan sebagainya. Mereka akan menghormati, tuan-tuan, mereka akan menghormati kontrak sosial. No more cerita-cerita nak tuntut kesamarataan dan sebagainya. Dia cakap je, kita akan lawan. So apa nak takut? Dulu mereka berpakat dengan parti kecil macam Bersatu. Bersatu ada 13 kursi, DAP ada 42 kursi. Dia boleh pegang telur Mahathir. Zaman PAS berpakat dengan mereka pun, tuan-tuan. PAS parti kecil, dia tak boleh kontrol DAP. Dan DAP belum pernah ada pengalaman jadi kerajaan persekutuan. Lepas tu hilang, tuan-tuan. Hari ni semua orang muhasabah diri. UMNO pun kena muhasabah diri. Kita semua kena muhasabah diri. Kita dah lihat buat kali pertamanya, orang Melayu dah tidak lagi solid bersama kita. Kita tak dapat even half, tuan-tuan. Sedih. Dan bila dah berada di persimpangan begini, kita kena fikir parti mana yang lebih baik untuk kita. Kalau nak fikir untuk masa depan UMNO, tuan-tuan, DAP tak bertanding di kawasan-kawasan orang Melayu yang UMNO bertanding. Parti Anwar, parti PKR, banyak bertanding di kawasan India dan China juga. Dan mereka mungkin bertanding di kawasan Melayu, di bandar. Ini kita boleh pakat, tuan-tuan. Kalau ada perlu UMNO bertanding di bandar juga, kita bagilah 1-2 kursi untuk mereka di luar bandar, tuan-tuan. Jadi kena faham benda ni. Kena faham benda ni. Okey. Tok, adakah sebab apa MCA dengan MIC ni kau seboleh-boleh nak tak nak BN join ni, sebab mungkin dia rasa kita kena faham lah. Kalau MCA dengan MIC join dengan kita, kebarangkalian untuk mereka ni pupus tu ada. Itu dia lah. Nak buat macam mana? You guys did not deliver the non-Malay vote. So apa pilihan yang kita ada? Sekarang ni kita dah kalah pilihan raya. Kita kena pilih nak bersama PN atau bersama dengan PH. Kalau dah rasa parti akan tidak relevan, dia nak menyokong Muhyiddin, go ahead, tak ada masalah. Cuba tengok keputusan gerakan tu. Tengok keputusan gerakan tu. Ada tak gerakan menang 1 kursi? Zero. Hari ni saya nak beritahu, MCA menang 2 kursi tu kerana dia bertanding kursi kawasan Melayu UMNO bagi. Sama jugalah dengan Tapah ni. Orang Melayu yang undi dia, orang India tak undi dia. Jangan lupa. Orang Melayu yang menyebabkan dia menang. Tapi kita tak boleh berterusan macam ni. Kalau kita nak menang akan datang, kita kena dapat undi Melayu, kita kena dapat undi India, kita kena dapat undi Cina. Ini bukan soal nak berkuasa saja. Kuasa tu nombor 2, tuan-tuan. Nombor 1, kita kena fikir masa depan parti kita. Kalau hari ni dah macam ni keputusan dia, lepas ni, kalau kita tak berubah, branding kita tak dibetulkan balik, apa jadi? Apa jadi, tuan-tuan? Okey? Gitu. Kalau ramai-ramai tu, yang geng-geng pengkhianat ni tu, keluar daripada parti, macam mana tu? Kita pun dipahamkan Muhyiddin sudah bersetuju untuk membiayai kos pilihan raya. Jadi tak apalah, biarkan mereka keluar daripada parti. Tak ada masalah. Tak ada masalah. Bila mereka menjoin Perikatan Nasional, kita akan ambil tindakan untuk mendapatkan pengosongan kursi. Memang akan berlaku pilihan raya balik. Memang akan berlaku pilihan raya balik. So tak apalah.
Biarlah. Dia tak ada efek pada BN. Kena ingat, bila berlaku pilihan raya balik, kamu akan berhadapan bukan dengan Barisan Nasional. Kamu akan berhadapan gabungan Barisan Nasional dan Pakatan Harapan. Sebelum korang buat kerja bodoh, balik rumah, pergi campur dulu itu undi BN, campur dengan undi PH. Kau tengok undi Perikatan Nasional lagi banyak ke lagi sikit? Kalau kau tengok undi Perikatan Nasional lagi sikit, fikir 10 kali bang. Fikir 10 kali. Jangan ikut nafsu. Tak tahulah kalau nak jadi orang kaya segera, kalau Muhyiddin kata, kita pump 50 juta satu parlimen, orang, you want to pocket that 25 million, you want to spend another 25 million, up to you guys. Okay? Tak ada masalah. Memang patut pun kau kaut duit Muhyiddin tu, sebab bukan duit dia. Itu duit mak bapak kau orang juga. Ambil. Tok, apa yang diorang takut sangat tu? Sekiranya Anwar jadi Perdana Menteri ni. Itu kita kena tanya dengan Biden. Kenapa dia takut sangat? Kenapa he is willing to spend? Kenapa sampai dia kurang hajar biadab dengan ke bawah duli tuanku? Sebab dia tahu kalau Anwar jadi Perdana Menteri, perkara pertama yang Anwar akan buat, Anwar akan siasat. Kemana perginya 600 bilion duit yang Muhyiddin pinjam, duit negara, duit yang dia jarah sana sini, untuk dia bagi kepada kroni-kroni dia. Yang ini yang dia takut, tuan-tuan. Yang ini yang Muhyiddin berpeluh. Saya nak beritahu dengan si Tumpuk ni, hari ni sepatutnya sebelum Datuk Seri Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri yang kat sumpah besok, engkau cabutlah malam ni. Jangan jadi bahalul. Keluar negara dulu. Sebab dia belum sempat nak bagi arahan supaya pintu negara ditutup. Keluar dulu. Kita tahulah banyak duit dia dah bawa keluar. Banyak dah parking kat Australia. Saudara, bawa keluar dulu. Besok kita akan hantar orang. Ini hari dia hantar. Laporan polis di atas kenyataan yang dikeluarkan oleh Anwar Musa. Anwar Musa mengatakan dia masuk bilik juta untuk pilihan raya di Sarawak. Di Sabah. Tuan-tuan, di dalam bilik Muhyiddin Yassin, yang bagi Anwar Musa je berpuluh juta. Cuba kita bayangkan. Berapa banyak duit di dalam bilik Muhyiddin Yassin. Dulu Datuk Seri Najib, lepas-lepas pilihan raya, memanglah semua masa pilihan raya, we only hold cash. Kita hanya simpan tunai, tuan-tuan. Sebab nak bayar tu bayar. Ni mana boleh pergi withdraw duit kat bank? Takkan nak keluar ATM machine, tuan-tuan. Datuk Seri Najib kena jaga 222 kawasan parlimen dengan 500 lebih kawasan Dewan Undangan Negeri. Semua orang datang minta duit dengan dia. Dia simpan duit kat rumah. Habis pilihan raya, hutang-hutang banyak belum bayar. Hutang kemah, hutang itu, hutang ini belum bayar habis lagi. Memang dia ada baki 114 juta. Itu pun ada yang kena curi juga. Tapi ini bukan masa pilihan raya pun. Muhyiddin ada duit dekat dalam rumah dia berpuluh juta untuk bagi Anwar Musa. Berapa Anwar Musa belanja betul-betul kita tak tahu. Ini memang sedap. SPRM siasat, bukan siasat rumah Anwar Musa, tuan-tuan. Dia siasat sekali dengan rumah Muhyiddin sekali dia siasat, tuan-tuan. Kena ingatlah. Itu cakap tu berpada-pada lah Tan Sri kan. Bila cakap tu kita membuka benda-benda rahsia ni kan. Last kali kantor. Ini Allah Ta'ala punya kerja, tuan-tuan. Allah Ta'ala punya kerja. Okey. Kita nak tanya pasal Perak ni sikit tu ramai marah dengan Datuk Syarani. Dah tu kita dah jawab lah. Okay, satu lagi tu nak tanya sebab Mak Sabri masih lagi mengulangi, adakah dia ni tak faham tentang aku janji dan juga Akta Lompat Parti tu. Dia masih ulang juga. Dia kata Presiden kena letak jawatan tu. Tadi pun dia, saya nak beritahu Datuk Seri Ismail Sabri, dia kata
dia tidak menyokong Pakatan Harapan dan dia tidak juga menyokong Perikatan Nasional. Jadi kita hormatilah keputusan dia untuk kekal sebagai pembangkang. Jadi kalau dia nak kekal sebagai pembangkang, apa kejadah dia hadir di St. Regis hari ini? Bila dia hadir di St. Regis hari ini jelas menunjukkan dia mengharapkan ada tawaran yang menarik. Betul tak? Betul. Kalau dia tak mengharapkan tawaran daripada Perikatan Nasional, dia takkan hadir. Kalau dia pegang pada prinsip dia, kan? Kita kekal, kita nak UMNO kekal sebagai pembangkang. Why in the hell you go and negotiate with Perikatan Nasional? Jadi, cakap dah tak serupa bikin. Dan saya cakap terus terang lah, minta maaf cakap Datuk Seri Ismail Sabri. Dialah orang yang terakhir yang sepatutnya suruh seseorang letak jawatan. Macam mana kamu sebagai Perdana Menteri, kan? Kamu yang menjadi orang yang menentukan bila tarikh pilihan raya akan diadakan. Kita dah cakap dah, buat pilihan raya selepas kita menang besar, dekat Melaka dah menang, Johor kita menang besar, masa tu lah buat pilihan raya. Kalau buat pilihan raya masa tu, Muhyiddin dah hilang muka, Anwar Ibrahim dah malu kalah teruk, kan? Mahathir bukan setakat kalah semua kursi hilang deposit pilihan raya. Masa tu kalau kita buat pilihan raya, BN menang besar, tuan-tuan. BN menang besar. Tapi dia tak nak, tuan-tuan. Dia tak nak buat pilihan raya. Last kali, bulan 10. Itu pun mula-mula dia letak tarikh 10 bulan, 12 baru nak bubar. Itu pun campur tangan tuanku. Dapat bulan 10 bulan 10, bubar. Peringkat awal dia nak buat tahun depan, bulan 5. Cuba tuan-tuan bayangkan, buat pilihan raya, bubar bulan 10 pun, keputusan dia lagi teruk daripada tahun 2018. Kalau buat bulan 5 tahun depan, Masya Allah tuan-tuan, saya rasa mungkin 2-3 kursi je tinggal kat BN ni. Betul. Jadi, sepatutnya tuan-tuan, dialah kena ambil tanggungjawab untuk meletakkan jawatan sebagai naib presiden parti. Sebab dia Perdana Menteri. Segala apa yang dibuat oleh menteri-menteri dia, itu juga menjejaskan. Paksaan terhadap orang ambil vaksin, menjejaskan. Walaupun kita pernah negotiate dengan dia, dan dialah yang telah melonggarkan. Kita ucap terima kasih. Kita kena akui yang mana baik dia buat. Dia luluskan KWSP. Memang cantik dah. 4 bulan orang ada kuasa membeli lebih. We got extra cash. Ianya umpama bila dibenarkan 40 bilion dikeluarkan daripada duit KWSP, pencarum KWSP. It is some sort of stimulus package. Package rancangan ekonomi. Orang ada kuasa membeli. Ekonomi burst. Memang cantik dah tu. Tapi masa tu lah patut buat pilihan raya. Bukan bagi peluang Rafizi Lanyak kita, tuan-tuan. Masa tu Datuk Najib masih kat luar. Kita ada campaign manager. Kenapa tunggu sampai Datuk Najib masuk dalam penjara? Itulah sebabnya, saudara. Jadi sepatutnya kalau saya lah jadi Perdana Menteri, bab nak suruh letak jawatan ni, saya tak berani sebut. Sebab bila orang sebut, bila saya sebut, orang akan tanya, Datuk Zahid ke Datuk Mai jadi poster boy? Betul tak? Orang akan tanya. Yang orang tolak ialah poster boy kita. Macam mana? Macam mana kita nak jawab macam tu? So, saya minta tolonglah. Blame game ni. Whether we win or we lose, kita kena anggap ianya keputusan daripada hasil kerja kita. Saya nak beritahu bila Dewan Undangan Negeri Melaka, Datuk Zahid kata bubarkan. Itu pun sebab terbubar akibat daripada perbuatan dajal-dajal yang nak jadi ketua menteri ni, Idris Harun dan sebagainya. Datuk Zahid telah letak 86% muka baru.
Apa jadi? Kita menang 2/3. Bukan 2/3. 3/4. 3/4. 40 kursi. Alhamdulillah, berjaya. Johor, tuan-tuan, kita tukar muka baru 70%. Kita menang, tuan-tuan, saudara, 40 kursi daripada 56 kursi. Saudara, bila dengar cakap Presiden untuk bubar, alhamdulillah, tidak ada halangan, tak ada masalah. Tapi bila Presiden cakap bubar Parlimen Pusat, tak ikut. Bila tak ikut, takkan kita nak salahkan Presiden. Kenapa Presiden pula kena? Kalau ikut arahan Presiden, bulan 3 tu kita dah bubar, tuan-tuan, kan? Apa jadi? Kita tak kalah macam ni. Hari tu, apa dia orang punya alasan? Alasannya ada duit. Tak ada duit. Dah ada duit, tak ada duit. Kita pun tahu duit dah ada masuk, kan? Yang mana cek atas nama parti tu memanglah masuk ke dalam parti. Tapi last sekali, kita kekurangan dana. Teruk. Sedangkan siapa yang sepatutnya cari dana ni? Yang ada kuasa lah yang patut cari dana untuk parti. Betul tak? Kalau tak nak cari dana untuk parti, senang saja bagi jawatan kerajaan tu kepada Presiden parti. Tahu dia macam mana cara nak cari dana untuk parti. Tapi nak buat macam mana? Benda dah jadi bubur. Jadi stop the blame game. Stop the blame game. Lebih-lebih lagi Datuk Seri Ismail Sabri, beliau tak boleh beliau tak boleh sebut benda ni. Sebab macam cermin lah dia sebut benda ni, kena kat muka sendiri. Lebih baiklah jangan. Okey? Tok, adakah ini dah keluar dah. Okey, ada lagi? Tok, ni kita ambil soalan daripada WhatsApp ni tu, WhatsApp. Dia tanya, adakah GPS dan GRS akan bersama BNPH bentuk kerajaan? Macam mana? Okey, ini senario saya nak beritahu dengan tuan-tuan lebih kurang Datuk Seri Anwar Ibrahim ada 82 kursi. BN ada 30 kursi. Worst case scenario, BN hilang 10. Maknanya kita masih ada 102. GPS sudah ada 13 orang tidak bersetuju dengan Perikatan Nasional kerana mereka tak setuju dengan PAS. So mereka akan menyokong Pakatan Harapan. Mereka akan menyokong Pakatan Harapan. Tapi pun ini bergantung kepada kebawah duli tuanku. Sebab apa? Sebenarnya tak boleh, tidak boleh sokongan secara individu. Ianya mesti sokongan secara en blok. Kalau 102 campur dengan 13, kita ada 115. Kita dah boleh bentuk kerajaan. Campur warisan 3, kita dah ada 118, campur dengan 2 bebas, kita dah ada campur dengan 3 lagi, campur dengan 3 lagi. Satu. Okey. Tuan-tuan, apa yang mungkin boleh berlaku pada hari esok, sebab Sarawak telah membuat keputusan memberikan mandat, GPS membuat keputusan memberikan mandat kepada Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda dan Pertuan Agong. Okey. Jadi pada hari esok, walaupun tuanku yang di Pertuan Agong dah boleh dah ambil yang 22 ni bagi dekat Datuk Seri Anwar. Datuk Seri Anwar boleh angkat sumpah besok pukul 4.30 petang sebagai Perdana Menteri. Tetapi hebatnya Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Pertuan Agong ni, tuan-tuan. Seperti mana bila dia nak mengangkat Tan Sri Muhyiddin dulu, dia buat benda yang sama. Dia panggil Council of Rulers. Dia panggil Council of Rulers esok. Majlis Raja-Raja akan bersidang. Majlis Raja-Raja akan bagi pandangan-pandangan masing-masing. Jadi, saudara, itulah yang bakal berlaku pada hari esok. Kalau Majlis Raja-Raja bersetuju, akhirnya Datuk ni Kebawah Duli tuanku yang di Pertuan Agong meletakkan 23 orang GPS, 22 orang letakkan bersama dengan pakatan
yang akan membuat kerajaan perpaduan, unity government di antara Pakatan Harapan, Barisan Nasional, Warisan. Kalau ditambah dengan 22 orang daripada GPS ini, we are going to have a very strong government, kan? Dan kita boleh fokus untuk jaga rakyat selepas ini.